Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi. Waqtafa bi atharihi wa da'a bi da'watihi. Wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini kita dapat kesempatan untuk kita sama-sama berkongsi satu perbincangan ataupun satu perkongsian, iaitulah kita nak bincang tentang kesan-kesan tauhid dalam ukiran batu di Madinah pada kurun pertama hijrah. Baik. Jadi sebelum kita mulakan perbahasan tajuk ini, kita nak sentuh berkenaan dengan mukadimah tajuk ini, iaitulah apa yang disebut sebagai tauhid. Baik, jadi tauhid adalah seruan, kita kata daripada kalimah wahada yuwahidu tauhidan, iaitulah merujuk kepada mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ibadah, menunggalkan ataupun ifradul ibadah lillahi taala, menunggalkan ataupun mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menunggalkan peribadatan, ibadat kita, doa, salat, haji, sembelihan, istighathah, permohonan dalam saat kesulitan, isti'anah, bantuan dan juga pertolongan yang kita minta, yang kita ajukan dan kita mohon hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah tauhid. Dan tauhid adalah seruan para nabi dan rasul, kesemuanya, bermula daripada Nabi Adam alaihi salam, kemudian diutuskan rasul, anak keturunan Nabi Adam alaihi salam, kemudian diutuskan rasul yang pertama, iaitulah Nabi Nuh alaihi salam, sehinggalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah legasi yang tidak boleh diubah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami telah mengutuskan pada setiap umat itu seorang rasul yang mereka menyeru kepada apa? An i'budullaha, menyembah Allah, hanya menyembah Allah, wajtanibut taghut, dan juga menjauhi taghut, iaitulah sembahan-sembahan selain Allah, sama ada batu ataupun manusia ataupun matahari, dan juga apa sahaja yang selain Allah, maka itu adalah taghut jika dialihkan peribadatan itu kepada selain Allah. Maka inilah seruan para nabi dan rasul. Kalau kita mentadaburi Al-Quran, sebenarnya kesan-kesan tauhid di dalam Al-Quran itu sudah cukup. Maksudnya Al-Quran yang ada di tangan kita, yang kita baca hari ini, itulah yang perlu kita pegang dan itulah yang kita perlu lazimi. Iaitulah Al-Quran yang Nabi SAW, sebagaimana yang disifatkan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, hablullah al-matin, iaitulah apa? Tali Allah yang kukuh. Dan juga Allah Ta'ala sifatkan di dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan hablullah, iaitulah kitabullah, iaitulah isi kandungan yang terkandung di dalam Al-Quran, dan jangan kamu berpecah belah. Jadi sebenarnya kalau kita nak bincang tentang kesan-kesan tauhid, di dalam Al-Quran itu adalah penuh dengan tauhid. Al-Quran itu sendiri adalah kitab tauhid, penuh dengan dalalatut tauhid, iaitulah petunjuk-petunjuk tauhid, iaitu wa naqdus syirk, dan juga membatalkan kesyirikan. Sebab itu adalah asas dan seruan para nabi dan rasul. Itu yang kita perlu faham. Jadi begitulah juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan manifesto utama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitulah mengajak kepada tauhid, mengajak kepada ibadah kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutuskan Mu'adz bin Jabal
radhiyallahu anhu ke Yaman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, innaka ta'ti qauman min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ataupun fi riwayah falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi an yuwahhidullah. Engkau akan mendatangi apa dia, qauman min ahli alkitab, iaitu satu kaum di kalangan ahlul kitab di Yaman. Maka falyakun, maka hendaklah awwala ma tad'uuhum ilaih, perkara pertama, seruan pertama yang kamu perlu serukan, yang perlu kamu ajak kepada mereka, iaitulah apa? An yuwahhidullah, itulah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu poin syahid yang kita nak bagi tahu tentang dakwah Nabi SAW. Begitulah juga di dalam Al-Quran, penuh, kita dah sebutkan tadi, sangat penuh dalalah, athar, dan juga petunjuk-petunjuk, kesan-kesan tauhid. Bahkan petunjuk-petunjuk tauhid yang paling banyak sekali di dalam Al-Quran, yang tak mungkin kita nak menafikannya. Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran lagi, di dalam perintah supaya kita berdakwah kepada ahlul kitab. Itulah di dalam surah Ali Imran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun." Wahai, katakan wahai Muhammad, wahai ahlul kitab, ta'alu, maka kemarilah. Ta'alau, datanglah, kemarilah, sahutilah. Seruan ila kalimatin sawa'in bainana, kepada satu kalimah yang menjadi asas, yang sama antara kami dan kamu, iaitulah yang diutuskan. Kalimah itu Allah Ta'ala utuskan Nabi Isa alaihi salam membawa tauhid. Begitulah juga Nabi Musa dan nabi-nabi yang sebelumnya, iaitulah apa? Alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, iaitulah supaya kita tidak menyembah melainkan Allah, dan kita tidak mensyirikkan dengannya sesuatu apa pun, dan kita tak menjadikan sebahagian kita antara sebahagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Jika mereka berpaling, maka katakanlah ishhadu, faqulu ashhadu, saksikanlah bahwasanya kami adalah orang-orang yang menyerah diri. Islam, menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tauhid. Dan maksud Islam itu sendiri adalah apa? Tauhid. Maksud Islam itu sendiri adalah tauhid. Al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu ialah menyerah kepada Allah dengan tauhid, dengan mentauhidkannya, dengan mengabdikan diri semata-mata kepada Allah, tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apa pun. Dan menyerah kepada Allah dengan penuh ketaatan dan kepatuhan, wal inqiyadu lahu bitta'ah, mentaati segala perintah Rasul, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri daripada kesyirikan dan ahlinya. Baik, jadi itu antara kita kata permulaan yang kita nak sentuh, iaitu berkenaan dengan dakwah tauhid yang terkandung petunjuk-petunjuk tauhid secara ringkasnya yang terkandung di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Baik, tajuk kita hari ini, kita nak keluar sedikit daripada kebiasaan, supaya kita ada kita kata kita keluar sikit daripada kebiasaan lah. Maksudnya kebiasaannya kita akan bincang based pada Al-Quran dan juga As-Sunnah, yang itu menjadi pegangan kita dan itu yang kita baca hari-hari, yang kita pegang hari-hari, dan itulah yang kita jadikan sebagai tujuan kita untuk menuntut ilmu. Tetapi hari ini Ana saja pilih tajuk ini untuk kita nak keluar sedikit daripada kebiasaan kita ni, macam seakan-akan kita nak pergi, Ana nak bawa kita pergi macam kita pergi bercuti lah, kita pergi menjelajah. Sebab kita masih lagi dalam PKP ni, Ana percaya tak ada lagi di kalangan kita ni yang diberikan kesempatan untuk pergi ke mengerjakan umrah ataupun mengerjakan umrah di tanah haram. Tetapi sedikit sebanyaklah kita, bila kita tunjukkan gambar-gambar kesan-kesan tauhid dalam ukiran batu di Madinah ni, sedikit sebanyaklah dapat mengubat kerinduan kita, khususnya kepada Madinah Nabi SAW.
Dan sebelum ni kita dah tunjukkan gambar Mekah kan yang tajuk sebelum ni, tapi ini kita nak bincangkan tentang ukiran batu di Madinah. Baik, pada kurun pertama hijrah. Baik. Sebelum kita masuk tentang tajuk ini, kita nak tengok apa mukadimah tajuk ini. Kenapa anda pilih tajuk ini? Iaitulah kalau kita lihat dalam laporan ataupun salah satu laporan daripada Akhbar Al-Madinah melaporkan lebih 3,000 ukiran batu Islami di Madinah yang ditemui, yang kesemuanya merujuk kepada permulaan kurun pertama hijrah. Jadi ini dia punya, kita kata dia punya turning point, ataupun kita kata starting point, permulaan, titik permulaan. Kenapa anda pilih tajuk ini, untuk nak kita sama-sama nak mengetengahkan satu perkara yang perlu kita teliti dan perlu kita ambil pengajaran. Dan kita akan sebut nanti apakah faedah-faedah yang kita boleh dapat. Baik, jadi 3,000 ukiran batu Islami di Madinah. Kalau kita tengok ini antara laporan ini diterbitkan pada 23 hari bulan Jun tahun 2019, maksudnya tahun lepas lah. Baik, kalau kita tengok bayangkan 3,000 ukiran batu yang kesemuanya adalah ukiran-ukiran Islami. Maksud ukiran Islami di sini iaitulah ditulis perkataan-perkataan yang merujuk kepada Al-Quran dan juga doa-doa. So di sini kalau kita tengok yang mana ianya bila dilihat dan ditinjau tulisan tersebut, desain tulisan, kita kata huruf ataupun rusum, desain tulisan itu memang kita kata tidak ada keraguan bagi para pengkaji sebab merujuk kepada permulaan kurun pertama hijrah. Baik, kenapa kita hadkan, kita bataskan pada permulaan kurun pertama hijrah? Ini ada satu persoalan. Baik, sebelum kita masuk kurun pertama hijrah ni, kalau kita tengok orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman dengan Allah dan Rasul, mereka juga ada banyak penemuan-penemuan. Kalau kita tengok nukushan, ukiran-ukiran batu, tetapi ianya menunjukkan apa yang menjadi tabiat kaum ataupun masyarakat ataupun ketamadunan yang ada, yang merujuk kepada apa yang mereka temui. Misalnya jika kita lihat orang-orang barat sebelum ini, mereka giat melakukan kita kata proses pencarian, penggalian arkeologi di Mesir misalnya, di kawasan piramid, di kawasan piramid di Mesir, dan mereka menemui ukiran-ukiran berhala, ukiran patung, ukiran-ukiran yang bersifat kita kata paganism. Begitulah juga yang berlaku di Itali, di Rom, ataupun di kawasan Timur Tengah, khususnya di kawasan kita kata di kawasan Iraq dan sebagainya. Baik, itulah yang menjadi kita kata perkara yang menjadi tujuan ataupun obsesi mereka. Mereka mencari patung, mereka mencari tulisan-tulisan kuno, mereka mencari apa sahaja yang boleh mereka gunakan untuk mentafsirkan sejarah, dan mereka gunakan untuk mengangkat ketamadun mereka ataupun nak mendakwa sesuatu perkara yang signifikan yang boleh mereka ketengahkan kepada masyarakat dunia. Demikian juga kita tak kurang juga kita di Malaysia. Kita bagi contoh di Malaysia, kita ada jabatan sejarah di universiti dan sebagainya, arkeologi, dan kebanyakan kajian-kajian itu lebih kepada berbentuk kajian sejarah semata-mata. Sebab itu kalau kita tengok mereka memberi fokus atau memfokuskan kajian penemuan tengkorak manusia, kemudian kajian penemuan rangka binatang, ada yang mendakwa dinosaur dan sebagainya. Baik, jadi kita nak bagi tahu sebagai seorang Muslim, perkara itu sebenarnya tidaklah memberi apa-apa faedah. Faedah dari sudut untuk menambahkan keimanan kita, kecuali
ianya hanyalah faedah sejarah. Kita tak nafikan dari sudut faedah itu kita kata ada nilainya dari sudut sejarah, tetapi apa yang anda nak sentuh di sini dari sudut kita nak kaitkan dengan tauhid tadi, dari sudut nak menambahkan keimanan kita kepada Allah, dari sudut nak menambahkan keimanan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentulah kita tak nampak kaitan yang jelas kalau kita mencari tengkorak dan sebagainya itu, kecuali ada kaitan yang tersirat, mungkin boleh disiratkan ataupun kita kata boleh diletakkan secara tersirat, tetapi secara jelasnya memanglah kita takkan nampaklah apa faedah kalau kita tahu adanya rangka gajah dan sebagainya. Apa faedah dari sudut kita nak membantu Islam dan kita nak menjadikan sebagai wasilah untuk digunakan untuk menarik masyarakat bukan Islam untuk mengetahui tentang Islam. Sudah tentu kita kata perkara itu tak ada lah nampak signifikannya kat situ. Tapi kita nak bincang tentang ukiran batu yang ada di Madinah, yang kesemuanya merujuk kepada permulaan kurun pertama hijrah. So bila kita sebut kurun pertama hijrah, ianya merujuk kepada kurun yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى آخر الآية. Iaitulah kurun yang terpilih, kurun yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka itu adalah orang-orang yang Allah redha, kurun yang terbaik. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya yang sahih, khairul qurun qarni, wa fi riwayah khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah kurunku. Dalam sebahagian riwayat, sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup di dalam kurunku. Jadi inilah kenapa kita nak sentuh di sini 3,000 ukiran batu Islami, kita kata yang bersifat Islam, kita kata yang menzahirkan nilai-nilai Islam di Madinah, yang balik kepada kurun pertama hijrah. Jadi apa kaitan kurun pertama hijrah tadi? Apa kepentingan kurun pertama hijrah? Iaitulah kurun yang Allah Subhanahu wa taala puji dan Allah Subhanahu wa taala redha kepada mereka, dan kurun yang Nabi SAW sebutkan sebaik-baik kurun adalah kurunku. Jadi ini kenapa kita pilih tajuk ni. So kita nak tengok, kita bukan nak tengok kurun yang kita kata rumut, yang waham, yang keliru, kita pun tak tahu bila kan, macam dia orang jumpa apa dinosaur lah, apa benda itu semua, kadang-kadang itu hanyalah khayalan, hanyalah khayalan kan, tak dibina di atas apa, di atas fakta yang kukuh. Ini bila kita sebut 3,000 ukiran batu Islami di Madinah yang semuanya kembali kepada kurun pertama hijrah, ini signifikannya apa? Kerana Al-Quran sebut mereka adalah as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam, yang menerima Islam di kalangan muhajirin dan ansar, orang yang kita hari-hari nak ikut jejak langkah mereka, orang yang kita minta hari-hari dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, orang yang kita kata Allah Ta'ala bagi nikmat, jalan mereka yang Allah Ta'ala bagi nikmat, an'amta alaihim, orang yang engkau telah berikan nikmat kepada mereka ya Allah, iaitulah para sahabat Nabi. Sebab itu kenapa kita pilih tajuk ini. Kita bukan nak tengok tentang ukiran berhala, ukiran yang tidak ada kaitan dengan Islam tetapi ada kaitan dengan sejarah lain. Kita nak bincang sekarang ini adalah ukiran-ukiran yang bernilai, yang ada nilainya, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk ikut jalan mereka. Jadi antara tujuan ana membawa tajuk ini juga adalah nak bagi tahu dekat kita betapa ukiran-ukiran yang terbukti masih ada ini, bahkan lebih daripada 3,000, dan mungkin ana akan kongsikan dalam slide kita ini pun mungkin tak sampai 1/3 pun, ataupun tak sampai 10%. Maksudnya beberapa sahaja contoh. Dan kalau nak tahu lagi mungkin kita kena pergi sendirilah kan, 3,000 tu.
Mungkin kita boleh usahakan. Dan tetapi ini kalau kita tengok, ini antara perkara yang penting sebab kita nak bagi tahu dekat generasi yang sekarang ini, khususnya anak-anak muda, dan juga orang-orang Islam, bahawasanya kita perlu menekankan hubung kait ataupun hubungan kita dengan generasi yang pertama, generasi yang kita kata apa, yang terbaik, yang Allah Subhanahu Wa Taala redha mereka dan Allah Taala puji mereka, Nabi SAW puji mereka. Baik, jadi itu kenapa kita pilih tajuk ini. Baik, berikutnya kita nak tengok sebelum kita masuk tentang ukiran-ukiran batu Islami ini. Baik, kita nak berkenalan dulu dengan asal usul tulisan Arab sebelum Islam. Baik, kalau kita tengok, para pengkaji tidak sepakatlah dalam nak menentukan daripada mana asal usul kita kata apa, tulisan Arab. Tulisan Arab ini. Baik, tetapi secara umumnya kalau kita tengok asal tulisan ataupun rusum kitabah al-Arabiyah ini, orang Arab orang Arab sama ada sebelum Islam dan selepas Islam, dia akan kembali kepada dua usul. Dua usul. Yang pertama iaitulah apa? Khattul ahli Yaman. Khattu ahli Yaman, iaitulah tulisan ahlul Yaman yang disebut sebagai al-musnadu khattu li Himyar. Iaitulah yang digunakan oleh Tababi'ah ataupun raja-raja Yaman pada zaman pemerintahan mereka, dan ianya digunakan sebelum Islam. Dan ini kalau kita tengok kesan-kesannya masih lagi ada berbaki di binaan-binaan lama kuno yang ada di Yaman. Itu dipanggil sebagai Khattul Himyar. Kita akan tunjuk nanti. Cuma anda akan sentuh nanti Namara inscription ni kemudian. Baik. Yang kedua, yang menjadi asal tulisan Arab, Rusumul Arab, Kitabatul Arabiyah ini adalah yang makruf di Hijaz. Iaitulah pada zaman pengutusan Nabi SAW, iaitulah tulisan yang digunakan dalam surat-surat Nabi SAW dan juga tulisan yang digunakan untuk menulis dan menghimpunkan Al-Quran. Jadi ini kita kata dua asal. Kalau kita tengok tulisan Arab ini. Baik, cuma kita nak tengok dari sudut tulisan yang sebelum Islam, yang lebih spesifik, iaitulah apa? Iaitulah apa yang disebut sebagai tulisan disebut sebagai khattun nabatin, khattu nabati, rusum nabati, tulisan nabati. So nabatin ini adalah tulisan yang kita kata campuran antara nabati dan juga Aramaik. Aramaik adalah tulisan Suryani, tulisan yang kita kata datang ataupun yang diturunkan Injil dalam tulisan tersebut, itulah Suryani ataupun Aramaik, tulisan yang ditutur ataupun bahasa yang ditutur oleh Nabi Isa. Dan tulisan Aramaik ini maksudnya telah berlaku kita kata percampuran dengan tulisan Nabati, maka menjadilah ia sebagai tulisan Nabati, Nabati yang kita kata ada persamaan dengan tulisan Aramaik, tulisan Aramaik. Baik. Jadi ini anda tak mau nak sentuh secara detail perbahasan asal usul tulisan ini. Cuma anda nak bagi contoh, kita nak tengok perubahan bagaimana evolusi ataupun perubahan ataupun asal usul dan bagaimana terbentuknya tulisan Arab. Kita kena faham. Baik. Yang kerana kita hari-hari kita baca Quran dan kita nak kenal lah sedikit tentang macam mana boleh datangnya bahasa Arab kita, tulisan Arab. Tulisan Arab, lebih tepatnya kita sebut tulisan Arab, bukan bahasalah tulisan. Kita nak sebut tulisan, rusum. Baik, kalau kita tengok ini antara apa yang disebut sebagai namara inscription ataupun naqshun nammarah. Naqshun nammarah. Yang disebut sebagai namara inscription. Kalau kita tengok apa yang ada di hadapan kita ini adalah salah satu inscription yang digelar sebagai namara yang bertarikh 328 Masihi.
Dan kalau kita tengok, dia adalah tulisan yang ditemui di salah satu tulisan ini adalah merujuk kepada kubur Umru'ul Qais, ataupun disebut sebagai Umru'ul Qais ibni Amr. Umru'ul Qais ibn Amr iaitulah raja Arab, raja Arab sebelum Islam, yang kita kata disebut sebagai Umru'ul Qais, Umru'ul Qais. Baik. Dan beliau juga dikenali sebagai syair, penyair yang masyhur, penyair yang masyhur sebelum Islam, iaitulah apa? Kalau kita lihat dikatakan baik. Kalau kita tengok ianya merujuk kepada apa? Arab, raja Arab ketika itu ialah Umru'ul Qais ibn Amr. Ana rasa bukan Umru'ul Qais syair. Ana rasa tak, bukan. Bukan Umru'ul Qais penyair, tapi ini merujuk kepada Umru'ul Qais, merujuk kepada raja Arab, yang kita kata apa? Yang tertulis di sini, dia merujuk kepada apa yang ditulis ini merujuk kepada kuburnya. So kalau kita tengok ti nafsi Umru'ul Qais ibn Amr malikul Arab kulluhu dhu asar at-taj wa malikul asadin wa nuzur wa nazrur, atau wa nazru wa mulukuhum wa haraba mahajju aqdi wa jaa. Baik, anda translate tu sebab ini adalah bahasa kuno, bahasa maksudnya Arab kuno. Tetapi kalau kita tengok, dia adalah bahasa ancient Arabic, yang kita sebut dia adalah apa? Tulisan sebelum bahasa Arab itu, yang kita kata bahasa Arab yang kita makruf sekarang. Baik. So dia punya translation dia, kita kata, dia cerita kat sini, this is the funerary monument of Imru'ul Qais atau Umru'ul Qais, son of Amr, king of the Arabs. And his title of honor was master of Asad and Nizar. And he subdued the Asadis and they were overwhelmed together with their kings. And he put to flight Madhij thereafter and came driving them to the gates of Najran, the city of Shammar. And he subdued Ma'ad, and they dealt gently with the nobles of the tribes and appointed them viceroys, and they become philex for the Romans, and no king has equaled his achievement. Thereafter he died in the year 223 on the 7th day of Kaslul, or the good fortune of those who were his friends. Baik. So di sini kalau kita tengok tarikh dia adalah 223, iaitulah pada ketika kawasan Nabatin ataupun Arab ketika itu telah jatuh di bawah tangan Roman. Kalau kita tengok, ini antara tarikh yang digunakan ini merujuk kepada tarikh yang dalam inscription ni, dia tarikh dia bukan 328 Masihi tapi 223, iaitulah ketika mana jatuhnya kerajaan Arab ketika itu di bawah Roman Empire ketika itulah, merujuk kepada Nabatin ketika itu. Baik, jadi ini kalau kita tengok, inilah dia punya tulisan. Ini dia punya tulisan. Anda tak mau nak bincang sebenarnya isu ni, sebab itu anda bukan nak bincang detail tentang isu ni. Cuma anda nak tunjuk dekat sini, poinnya di sini, anda nak tunjuk ini tulisan Nabatin, asal sebelum kita akan nampak dia punya tulisan itu akan ada persamaan dengan tulisan Arab yang datang kemudian. Baik. Jadi ini yang anda sebut tadi, tulisan Himyar, yang disebut sebagai Khattul Musnadi Al-Himyari. Yang ni kalau kita tengok digunakan oleh orang Arab Yaman. So tengok alif dia macam tu, ba, kemudian ta dia, sa. Baik, ini antara sampailah apa?
akhir. Baik, ini tulisan yang masih ada di binaan-binaan lama di Yaman, disebut sebagai Musnad Al-Musnadi, Khattul Musnadi Al-Himyari. Dia ada satu lagi Khattul Musnadi Al-Thamudi. Thamudi lagi lama lah. Thamudi maksudnya merujuk kepada kaum Thamud. Kaum Thamud yang diutuskan kepada mereka Nabi Saleh. Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan mereka Thamudi ni merujuk kepada Thamud yang kedua, Thamud yang bukan zaman Nabi Saleh. Kerana ada juga pendapat ulama yang mengatakan Thamud kaum Nabi Saleh itu semua telah musnah sebab mereka diazab. Jadi tak ada kesan pun. Even yang kita tengok dekat Madain Saleh sekarang ni pun satu monumen yang tak ada satu pun monumen yang ada di Madain Saleh di Hijr di Arab Saudi sekarang ni yang ada kaitan dengan, yang boleh kita katakan secara pasti 100% ada kaitan dengan kaum Thamud di zaman Nabi Saleh. Kerana kita faham setiap kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia akan musnah tu, dia takkan tinggal kesan. Termasuklah kaum Ad. Sebab itu orang pengkaji gigih nak cari istana kaum Ad, Iram Dzatil Imad. Mereka takkan jumpa. Kerana apa? Kerana Quran dah sebut mereka dimusnahkan dan tidak ada tinggal kesan. Fahal tara min baqiyah. Allah Taala sebut ada kesan, tak ada kesan baki. Jadi sebenarnya itu antara perkara yang kita kena faham lah. Baik. Jadi tapi nak bagi tahu di sini adanya tulisan Himyar, iaitu Khattul Musnadi Al-Himyari. Baik. Ini asal kalau kita tengok balik kepada Yaman. So kita dah sebut dalam awal perbahasan kita tadi, tulisan bahasa Arab ini asalnya yang kemudiannya yang membentuk tulisan yang kemudian iaitulah dua, iaitu yang pertama tulisan Himyari, Al-Khattul Musnadi Himyari Yaman, kemudian tulisan Arab Hijazi. Arab Hijazi yang makruf yang kita tengok sekarang lah, baik. Kemudian tengok pada tahun 200 tahun setelah penemuan ukiran Namara ataupun setelah inscription, Namara inscription itu, kita nak tengok satu lagi bukti ukiran Jabal Usais ataupun Jabal Usais yang ditemui 105 km tenggara Damsyik yang bertarikh 528 Masihi. Tadi kalau kita tengok Namara inscription ni 328 Masihi. So ini dia punya bentuk. So kita nak tengok 200 tahun setelah ukiran Namara. Baik, so kita dah nampak dah ukiran Arab. So ini kita disebut sebagai ukiran Naqshu Jabal Usais, yang bertarikh 528 Masihi, yang ini 200 tahun setelah ukiran Namara tadi. So nampak dia punya perubahan. Dia punya perubahan, kalau kita tengok ini daripada sebegini tulisannya, kemudian kita boleh baca. Kita boleh baca. So ini translation dia, Ibrahim ibn Mughirah al-Ausi. Arsalani al-Harith al-Maliku al-Harith al-Malik ala Sulaiman musallahah sanah 23. Baik. Jadi disebut dekat sini, ini adalah salah satu ukiran di sebuah bukit disebut sebagai Jabal Usais di tenggara 105 km tenggara Damsyik di Syria, yang ditemui, iaitulah ditulis di situ nama Ibrahim ibn Mughirah al-Ausi. So ini dia bertarikh 528 Masihi, iaitulah ditulis di sini 423, iaitulah merujuk kepada tahun Roman ataupun tahun kita kata Arab, macam tadilah, sama macam tadi. Maksudnya Arab dijajah atau dijajah oleh Roman Empire ataupun kalau kita tengok selepas itulah. Jadi ini menunjukkan surat ini dia nak bagi tahu Ibrahim ibn Mughirah al-Ausi ini dia ada satu kod dah ni, dia kata kod tentera lah mungkin, sebab disebut musallahah. Musallahah di situ adalah dia bersenjata. Jadi seakan-akan dia nak bagi tahu Ibrahim ibn Mughirah al-Ausi ini, dia nak bagi tahu bahawasanya Al-Harith yang Malik raja ketika itu telah mengutuskan senjata untuk Sulaiman pada tahun tersebut. Baik. Jadi ini poin yang di sini anda tak mau cerita tentang kisah sebalik ini, anda nak tunjukkan tulisan ataupun rusum tu, tulisan. Nampak kita boleh baca kan? Iba, alif, ba, ra, ha, ya, mim. Ibn Mughirah. So ini cuba kita tengok, ini adalah 528 Masihi.
Baik. Jadi ini peralihan zaman kita kata sebelum Islam lah, sebelum Islam. 528 Masihi. Masih lagi kita kata zaman jahiliah. Zaman jahiliah. Baik. 528 Masihi sama bersamaan dengan berapa? Nabi SAW lahir bila? Kalau kita tengok di sini 528 Masihi. Sebelum Nabi SAW lahir berapa? 527 Nabi SAW lahir 527 kalau tak salah Masihi. 571. 571. So ini kita kata 528 Masihi, lebih kurang 50 tahun atau 40 tahun lebih sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. So kita dah nampak dia punya kita kata bahas tulisan Arab tu. Tulisan Arab. So dia tak kita kata dia berbeza dengan 200 bilik, maksudnya 200 tahun setelah ukiran Namara tadi sudah tentulah dia berbeza. Sedangkan ukiran Namara tadi itu adalah ukiran Nabatin, kita kata tulisan Nabati, yang merupakan penulisnya adalah seorang raja Arab, seorang raja Arab. Baik. Kemudian kita nak tengok yang berikutnya, ukiran zaman Islam. Baik, tadi dua ukiran tadi adalah ukiran zaman sebelum Islam. Baik, sekarang ni kita nak tengok ukiran Mesir, iaitulah Naqshul Qahirah, disebut sebagai Naqshul Qahirah, ukiran di Kahirah yang bertarikh 31 Hijrah. So macam mana kita boleh tahu tarikh apa kita kata ukiran tersebut? Kerana orang Arab, ini nak bagi tahu tamadun Arab ini, mereka sangat menekankan tarikh. Jadi bahkan lebih kita kata lebih bertamadun lah kita kata, kan? Sebab dia tulis tu tarikh. Maksudnya ini yang kalau kita tengok yang senang untuk, maksudnya para pengkaji tak perlu susah untuk nak buat radiokarbon dating ke apa benda ke nak menetapkan tarikh, sebab tulisan tu description ataupun inscription itu sendiri dah tertulis tarikh. Dan itu kita kata satu benda yang memang kita kata memang jarang lah kita nak temui pada tulisan-tulisan kuno, melainkan kita kena faham dari sudut dia punya tabiat tulisan itu. Tetapi nak bagi tahu di sini itu sebelum Islam pun dah ada tulisan, kan, maksudnya ada tarikh. Maksud itu kalau kita tengok itu tak menjadi pelik lah, sebab ketika itu sudah tersebarnya tamadun-tamadun yang lain. Baik. Cuma di sini kalau kita tengok ukiran zaman Islam, iaitulah ukiran kita sebut sebagai Naqshul Qahirah, ukiran Mesir yang bertarikh 31 Hijrah. Maksudnya ini kita kata zaman Islam. Kita tengok di tulisan dia. So dia tulis apa? Bismillahirrahmanirrahim. Hadzal qabr li Abdurrahman ibn Khair al-Hajari. Allahumma ighfir lahu wa adkhilhu fi rahmatihi wa adkhilhu fi rahmati minka وإننا معه استغفر له إذا قرأ هذا الكتاب وقل آمين وكتب هذا لكتاب في جماد الآخر من سنة 31. Baik. Translation dia, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini adalah kubur Abdurrahman bin Khair al-Hajari. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia. So mungkin ditulis oleh kerabat dia lah. Wa adkhilhu fi rahmati minka, masukkannya ke dalam rahmat daripadamu. Wa innana ma'ahu, sungguh kami bersama dengannya. Istaghfir lahu idza qara'a hadzal kitab, tolong minta ampun kepadanya, kepada pemilik kubur ini apabila jika ada orang yang membaca tulisan ini. Idza qara'a hadzal kitab, jika kamu membaca kitab ini, atau jika sesiapa sahaja dia ataupun sesiapa saja yang baca kitab tulisan ini. Wa qul amin, katakan amin. Wa qul amin. Wa kataba hadzal kitab fi Jumad al-Akhirah. Jumad al-Akhir. Dan tulisan ini ditulis pada Jumadil Akhir tahun sanata 31, tahun 31. Yang ini merujuk pada 31 Hijrah. So ini adalah tulisan yang kita kata fasa Islam, fasa Islam. Jadi ukiran ini menunjuk kepada kita tak jauh beza dengan ukiran yang
40 tahun ataupun 50 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu disebut sebagai ukiran Jabal Usais, dan kita nampak dia punya persamaan tu. Kita tak nampak perbezaan yang banyak. So ini adalah tulisan pada 31 Hijrah, iaitu dalam kurun yang terbaik. So kita kata penulis ini maksudnya dia adalah orang yang maksudnya hidup di zaman sahabat Nabi. So kita kata ini antara kesan tauhid yang kita boleh nampak. Pertama sekali kita boleh tengok kesan tauhid di sini, iaitu disebutkan dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. So ini menunjukkan tauhid yang jelas, tauhid asma' was sifat. Tauhid asma' was sifat. Menunjukkan jelas ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini adalah kubur Abdurrahman, kubur milik Abdurrahman bin Khair Al-Hajari. Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampunilah dia. Wa adkhilhu fi rahmati minka. Istaghfir lahu idza qara'a hadzal kitab. Ini kat Mesir, ni bukan kat Madinah. Ni batu ini ditemui di Mesir. Maksudnya yang kita kata orang yang hidup pada zaman sahabat Nabi. 31 Hijrah. Dan kesan-kesan tauhid tu jelas. Kita akan nampak bagaimana pemilik kubur ini iaitulah kaum kerabat yang terdekatnya yang tulis, mungkin yang tulis tulisan pada batu nisan ataupun kubur ini, jelas kesan tauhid yang sangat jelas, iaitulah dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim, kemudian menulis namanya, kemudian meminta keampunan bagi pemilik kubur dan masuk ke rahmat, dan mohon supaya orang yang baca supaya beristighfar dan katakan amin. So tak ada kita tengok dekat sini pada kurun yang pertama Hijrah tidak ada mereka menulis nama-nama Nabi ke, nama wali ke dalam tulisan mereka. Tak ada dia intercede, kita kata dia minta syafaat, dia tulis kat situ dengan hak Nabi ke, tak ada. So jelas tauhid. Tauhid orang zaman kurun yang pertama ni jelas. Mereka hanya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar, minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma ighfir lahu. Tidak ada sebarang kita kata tulisan yang merujuk menulis di situ adanya minta perantara daripada wali ataupun nabi dan sebagainya, ataupun sahabat ke, tak ada. Subhanallah. Itu adalah kesan tauhid yang sangat jelas. Ini di Mesir, belum di Madinah lagi. Baik. Kemudian kita nak masuk tulisan, kita nak tengok macam mana tulisan Mushaf Uthmani yang asal, ataupun kita kata tulisan sebelum adanya tanqid ataupun nuqat ataupun niqat, kita kata dia titik sebelum diletakkan noktah ataupun titik pada mushaf. Baik, ini kalau kita tengok tulisan Mushaf Uthmani kurun pertama dengan kurun kedua Hijrah. Baik, dia tak ada beza kan, dia tak ada jauh beza dengan tulisan tulisan yang tertulis di ukiran batu yang di Mesir, iaitu yang bertarikh 31 Hijrah. So kalau kita tengok 31 Hijrah ni tahun dia pemerintahan siapa, iaitulah iaitulah kalau kita tengok 31 Hijrah pemerintahan siapa? Ali dah. Uthman sampai bila? Uthman ibn Affan sampai bila? Uthman bin Affan kalau kita tengok 656 masih kan. Uthman bin Affan tahun bila? Uthman ibn Affan kalau kita tengok ianya pemerintahan beliau daripada 35 beliau wafat 35 Hijrah. So kita dapat di sini ukiran ini adalah pada zaman Uthman. Mesir dibuka oleh kerajaan Islam pada zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika Umar mengutuskan Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Dan kalau kita tengok 31 Hijrah ini zaman Uthman bin Affan. So nampak di sini tulisan ukiran di Mesir ini
tak jauh beza dengan tulisan Mushaf Uthmani. Yang ada titik tu sebenarnya dah kurun kedua Hijrah kalau tak salah. Baik. Jadi tak ada perbezaan yang jauh, maksudnya dari sudut tulisan itu, kita kata tulisan tu. Baik. Kemudian kita nak lihat ukiran batu di Madinah. So kita nak tengok macam mana bentuk tulisan yang ada di batu-batu yang ada di Madinah. Di kawasan-kawasan pedalaman dan juga kawasan-kawasan padang pasir yang merupakan jalan kafilah perdagangan dan juga kafilah-kafilah yang nak mengerjakan umrah. Maka di sinilah mereka akan berehat dan mereka akan menulis sesuatu. So di sini kalau kita tengok lebih kurang 3,000 nuqushat, 3,000 ukiran batu Islam yang kalau kita nak sebut apa yang kita boleh dapat daripada sini. Sebahagian pengkaji mereka buat kesimpulan bahawasanya nak bagi tahu umat Islam ini adalah umat yang suka menulis dan umat yang suka membaca. Subhanallah. Umat yang suka membaca dan menulis. Mereka menulis untuk orang lain baca. So ini kalau kita tengok antara bentuk medium sosial yang sudah ada ketika itu. Macam zaman kita sekarang ni kita ada Facebook. So Facebook ini sebenarnya adalah medium yang baru, medium kita kata zaman kita ni yang kita gunakan untuk kita berkongsi pengalaman, berkongsi ilmu, berkongsi perasaan, berkongsi dengan saudara mara dan sebagainya, bersosial lah, kita kata untuk bersosial. Jadi kita nak bagi tahu zaman para sahabat Nabi, tabi'in, kita kata medium untuk mereka bersosial adalah batu-batu yang mereka ukir, mereka tulis sesuatu yang mereka nak sampaikan dan mesej-mesej yang mereka cuba nak sampaikan, mesej dakwah, mesej supaya suruh minta tolong doa. Maksudnya ini ada satu bentuk medium sosial. So ini antara perkara yang menarik. Ini menunjukkan kepada kita generasi terbaik kurun pertama hijrah, yang ini generasi terbaik, generasi sahabat ini adalah generasi yang kita kata intelek, generasi yang dididik oleh Nabi mereka supaya menekankan ilmu pengetahuan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, bacalah dengan nama Tuhanmu, Iqra. So itu adalah wahyu pertama. So ini manifestasi daripada perintah Allah. Jadi apa yang mereka buat? Mereka menulis. Selain daripada mereka menulis di kita kata di kulit-kulit binatang dan juga di kertas-kertas. Kalau kita tengok zaman Uthman itu dah mula adanya kertas yang diimport dan sebagainya. Mereka menulis. Selain daripada kitab-kitab yang ditemui dan juga tulisan-tulisan itu, ini juga antara bukti yang menunjukkan betapa tingginya ketamadunan Islam, khususnya ketamadunan kita kata kurun pertama yang Nabi SAW puji mereka, khairun nas qarni. Nak bagi tahu di sini, ini sahabat Nabi, tabi'in dan pengikut-pengikut mereka. Baik, ini contoh kalau kita tengok salah satu tulisan yang ditemui di Madinah, iaitulah tulisan yang menulis surah Al-Ikhlas secara lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa kataba Muhammad ibn Ishaq ibn Kharijah ibn Abdullah ibn Ka'b ibn Malik fi sanata 32 wa mi'ah. Ini ditulis oleh seorang yang bernama Muhammad ibn Ishaq ibn Kharijah ibn Abdullah ibn Ka'b ibn Malik pada tahun 132 Hijrah. So dia masih lagi dalam kurun yang terbaik. Sebab kita kena faham kurun ni dibahaskan oleh ulama, kurun ini perbatasannya adalah 120 tahun. 120 tahun dan seangkatan dengannya. Baik, ini kalau kita tengok beliau sudah tentulah ialah seorang tabi'in ataupun orang yang bertemu dengan tabi'in dan sebagainya. Baik, kat sini kalau kita tengok balik jelas kesan tauhid, iaitulah apa? Surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas itu sendiri. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kita hafal sudah tertulis di sini, iaitulah apa? Pada tahun 132 Hijrah. 132 Hijrah. Jadi ini kalau kita tengok dari sudut tulisan itu memang
tak lari, tak jauh beza dengan tulisan mushaf Uthmani. So itu membuktikan kepada kita memang Al-Quran yang kita baca hari ini memang adalah terbukti daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan ditulis oleh para sahabat. Itulah di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, di zaman Abu Bakar, di zaman Uthman dihimpunkan dalam mushaf Uthmani itu. Baik, ini satu contoh. Baik, ini kalau kita tengok ini satu tulisan yang sebenarnya dia dah bercampur. Dia dah bercampur dengan tulisan orang-orang yang datang kemudian. Tetapi nak bagi tahu para pengkaji mereka mampu untuk membaca mesej yang terdapat di dalam tulisan ini. Kalau kita tengok sekali lalu memang kita pun tak boleh baca. Memang pening. Anda tengok ni sekali anda tengok memang anda pun tak boleh baca, memang anda pun tak tahu apa yang dia tulis. Tapi kalau kita tengok balik ini sebenarnya adalah tulisan dia adalah tulisan yang kalau kita tengok dia ada yang bertindih-tindih tau. Kalau kita tengok tu ada dia punya ada contengan-contengan yang datang kemudian. Tapi nak bagi tahu apa mesej dia? Cuba kita tengok, kita nak cuba untuk bacalah. Kalau kita tengok di sini baik, dia nak ceritakan tentang apa? Baik, kejap. Baik, kalau ada soalan, kalau siapa ada soalan, buka soalan sebelum anda nak check balik. Baik, kita tengok yang berikutnya. Anda tak jumpa balik apa yang anda catat ni. Anda ada salin balik tapi anda tak jumpa dia punya bacaan. Tapi nak bagi tahu ini salah satu tulisan iaitulah kurun yang pertama Hijrah. Kurun yang pertama Hijrah, kalau kita tengok dia dia ada nama dia kat sini. Dia macam mana nak tunjuk ni? Baik, tak apa, kita tengok yang berikutnya. Yang anda dah prepare ni, yang tertinggal tadi. Baik, nanti anda akan share semula kenaan dengan mesej yang nak disampaikan sini. Baik, kita tengok yang berikutnya. Baik, yang berikutnya baik, ana Abu Bakr ibnu Nu'man. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi sini jelas, ana Abu Bakr ibnu Nu'man. Ashhadu an la ilaha illallah. Aku adalah Abu Bakr ibnu Nu'man. Aku bersaksi bahawasanya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah semata-mata dan tidak ada sekutu baginya. So kalau kita tengok di sini jelas menunjukkan kepada kita akan apa? Kesan tauhid. Maksudnya apa? Tulisan ni, macam mana kita boleh tahu tulisan ni tulisan kurun yang pertama Hijrah? Sebab kita tengok tulisan tu design dia sama. Dia tak macam design sekarang. So macam dia antara cara kaedah yang digunakan oleh ahli sejarah ataupun pakar arkeologi dan sebagainya untuk menentukan sesuatu tulisan itu adalah merujuk kepada bila dan pada kurun keberapa Hijrah dan sebagainya adalah tengok design. Macam kita boleh bagi perumpamaan, kita tengok design kereta. Design kereta. Kan? Kalau kita tengok design kereta yang tahun 1970-an, kita tahu design dia macam mana. 1980-an design dia macam mana. Tahun 1990-an design dia berbeza dengan design kereta tahun 2000 ke atas. Tahun lebih lagi bezalah dengan 2020. So kita tahulah kereta, contoh kita kata kereta apa? Kereta X70. Proton X70. Dengan kita cuba ambil perbezaan dengan kereta tahun 2001 contohnya, ataupun kita ambil contoh Nissan.
Nissan, kita kata Nissan sekarang ni Nissan apa? Almera ke apa benda ke, Nissan yang baru-baru ni. Kemudian kita tengok Nissan Sentra tahun 2001. So kita boleh tahu design. Base pada design. Okey, design ni adalah design tahun sekian-sekian. Okey, design kereta ni tahun ni aku tahu ni Nissan Answer. Okey, Answer ni design dia tahun 90-an ataupun 70-an ke 80-an ke. Okey, 70-an 60-an tu Datsun ke contoh. Contoh kan. So kita boleh tahu. Kita bila tengok dekat atas jalan raya itu kereta ni kereta antik. Kereta tahun 80-an, 90-an, 70-an, 60-an contoh. Baik, jadi base pada design itulah ulama tarikh boleh menentukan ini adalah design kurun pertama hijrah. Sebab tak mungkin design kurun ketiga, keempat dah. Sebab tulisan ini tak ada titik. Design tulisan Arab, tulisan Al-Quran yang pada zaman kurun yang pertama hijrah adalah tidak ada titik. Kerana orang Arab mereka boleh baca dan mereka kenal huruf tu dan mereka mereka base pada sebutan. Mereka bukan base pada tulisan. Apa yang mereka hafal, apa yang mereka ingat. So di sini adalah design kita kata kurun yang pertama hijrah. Baik, jadi kesan tauhid di sini sangat jelas. Iaitulah apa? Mengakui akan tauhid. Ana Abu Bakr bin Nu'man, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku Abu Bakr bin Nu'man, aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak melainkan Allah sahaja, wahdahu semata-mata satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya. Baik. Sekejap ana kita baik, ana kena stop sharing dulu. Sekejap. Ana nak setting balik, nanti ana share balik semula. Baik, kalau ada soalan, ana terima soalan. Baik, anda akan share balik konten tadi. Risau. Baik, baik, jadi kita bincangkan tadi yang ni. Yang ni tadi kan, tak boleh baca tadi. Baik, dia kat situ dia tulis apa? Ana Abu Bakr bin Nu'man. Ana Abu Bakr bin Nu'man. Dia kat mana? Dia dekat, kita kata dekat kawasan, dia dekat situ kita faham dia dah bertindih tau, sebab ada orang yang datang kemudian dia apa? Dia orang tulis, dia orang tulis. Jadi ini antara benda yang pengkaji dia orang sedih lah, sebab sepatutnya tak boleh kacau kan. So kita tak boleh nak dapat mesej dia. So tapi alhamdulillah ada pengkaji dia orang dah tulis balik. Ana Abu Bakr bin Nu'man, aku Abu Bakr bin Nu'man, as'alullah an yajma'a baini wa baina walidi fi mustaqir min rahmatih atau fi mustaqar min rahmatih wa ridwanan qad radina ath-thawaba fa'ammina atau fa'ammina al-iqab waktub lana dara ma'an nabiyyin was-siddiqin wa hasuna ulaikum rafiqa Allahumma a'tini raghbati. Maksudnya mesej yang nak disampaikan dalam ukiran ini, saya Abu Bakr bin Nu'man, aku Abu Bakr bin Nu'man, aku memohon kepada Allah, as'alullaha, tengok tauhid, as'alullaha, dia tak ada sebut as'alu bin Nabi Muhammad ke, aku memohon dengan berkat Nabi Muhammad ke, dengan fulan bin fulan, dengan Abu Bakar ke, dengan Uthman ke, dengan tak ada, as'alullaha, ya Allah aku memohon kepadamu, as'alullaha an yajma'a baini wa baina waladi, supaya Allah menghimpunkan aku dengan bapakku. Tengok dia minta Allah himpunkan aku dengan bapakku fi mustaqirri min rahmatih, iaitulah apa? Dalam tempat yang penuh dengan rahmatnya dan keredaannya, iaitulah syurga.
Qarradina thawaba, kami telah reda dengan ganjaran thawab yang kau dah engkau janjikan. Fa amminal iqab, berikan kami keamanan daripada al-iqab, yakni hukuman, azab. Waktub lana dar ma'an nabiyyin was-siddiqin, tuliskan bagi kami ini tempat tinggal, ad-dar, rumah bersama dengan nabiyyin, para nabi, siddiqin. Wa hasuna ulaikum rafiqah, mereka adalah sebaik-baik teman. Allahumma a'tini raghbati, ya Allah berikanlah kepada aku hasrat dan permintaanku ini. Sebab tu kalau kita tengok ke atas tu, dia start dengan ke atas tu, ana Abu Bakr. Kalau siapa boleh perasan yang atas sekali tu, ana Abu Bakr ibnu Nu'man, as'alullah an yajma'a baini wa baina walidi fi mustaqirri min rahmatih wa ridwana. Qad radina ath-thawab fa ammina al-iqab waktub lana dara ma'an nabiyyin siddiqin wa hasuna ulaikum rafiqa. Allahumma a'tini raghbati. Subhanallah. Ni doa. So dia tulis doa dia. So disampaikan kepada kita mesej. So kita kata amin. Kita kata amin. Ya. Subhanallah. Jadi tulisan ni juga adalah tulisan yang kalau kita tengok desainnya adalah desain kurun pertama hijrah. So itu kalau orang tanya macam mana kita boleh tahu tulisan ni kurun ke berapa tu, sebab kita tengok base pada desain tadi. Desain dia adalah desain kurun pertama hijrah. Baik, yang ni pula kalau kita tengok iaitulah tulisan, salah satu tulisan juga yang ditulis iaitulah ana Zaid ibnu Kharijah amantu billah al-azim. Ini jelas kan, ana Zaid ibnu Kharijah, ana Zaid ibnu Kharijah as'alullah al-azim. As'alullah al-azim, ana Zaid ibnu Kharijah as'alullah al-azim, ataupun dikata sini bukan as'alullah al-azim, amantu billahil azim. Saya Zaid bin Kharijah, aku beriman dengan Allah yang Maha Agung, al-azim. Yang kedua, ana Abu Bakr ibn Nu'man, ana Abu Bakr ibn Nu'man, jelas. As'alullah al-jannah, aku Abu Bakr ibn Nu'man, aku memohon Allah syurga. Ini adalah tulisan orang yang hidup pada kurun yang terbaik. Mereka tulis apa? Doa. Mereka tulis pengharapan mereka di batu-batu, menunjukkan kepada kita kesan tauhid. Mereka tak tulis nama wali, mereka tak ada tulis nama nabi, mereka dalam doa tu mereka tak minta perantara nabi, mereka juga tak minta perantara daripada sahabat nabi Abu Bakar ke Umar ke Uthman ke, tak tulis pun, mereka minta hanya kepada Allah. So ini kesan tauhid. Kita boleh bagi ni tunjuk contoh dekat orang-orang musyrikin sekarang. Ini bukti menunjukkan sahabat nabi mereka berdoa, mereka tak ada minta. Dalam doa mereka tu mereka tak jadikan perantara antara mereka dengan Allah. Mereka terus minta dekat Allah. Direct minta dekat Allah. Ini kita kena perbetulkan. So ini antara dalil tarikhi ataupun bukti sejarah yang membuktikan bahawasanya ajaran tauhid yang Nabi SAW bawa, ajaran yang dibawa oleh para sahabat Nabi adalah ajaran tauhid yang murni. Dan inilah yang dibawa oleh ulama-ulama salaf. Baik, yang ni kita dah baca tadi. Jelas juga kan? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dia tak ada pun kata kat sini aku beriman bahawasanya Allah itu adalah jauhar ke ataupun arat ke. Tak ada kalam falsafah sikit pun, semuanya kalam Arabiyyun mubin. Kalam daripada Al-Quran, kalam daripada As-Sunnah. Subhanallah. Baik, yang ni pula adalah salah satu kita kata salah satu batu yang ditemui di Madinah juga. Baik, ini pun dia tulis bismillahirrahmanirrahim, dia ada tulis doa, Allahumma nawwiris samawati wal ard, nawwir li ummi, nama dia fulan bin fulan tu. So dia tulis kat situ, ya Allah yang menerangi langit dan bumi, maka terangilah untuk ibu ataupun untuk ummi, dia nama perempuan. So dia kat sini dia ada tulisan perempuan. Baik. Dia ada yang tak jelas kat situ sebab dia terpotong. Baik. Kemudian kita nak tengok pula yang berikutnya. Ini contohnya, ini iaitulah siapa? Ini ialah naqsh. Ini ukiran seorang sahabat Nabi. Iaitulah apa? Saudara kepada Abdullah bin Abbas. Sahabat Nabi. Ini tulisan sahabat Nabi. Siapa? Al-Fadl bin Abbas bin Abdul Muttalib, Ibnu Hashim Al-Qurashi Al-Hashimi. Apa dia tulis? Allahumma ghafir lil Fadl bin Abbas, amin. Simple je. Ya Allah, ampunkanlah Fadl bin Abbas, amin.
So ini tulisan dia. Siapa Al-Fadl bin Abbas? Iaitulah siapa? Abu Muhammad Abul Abbas Al-Madani, iaitulah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibunya Ummul Fadl Lubabah Al-Kubra Al-Hilaliyah, dan dia adalah saudara kandung Abdullah bin Abbas. Abang ataupun adik Abdullah, abang kepada Abdullah bin Abbas, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa bersama dengan baginda. Nabi menunggang di belakang bersama dengan beliau dalam perjalanan ke Hajjatul Wada', haji yang terakhir. Dan Al-Fadl bin Abbas ini dia juga yang menghadiri pemandian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama. Dan Yahya bin Ma'in menyebutkan bahawasanya Al-Fadl bin Abbas ini terbunuh dalam peperangan Yarmouk pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kata Abu Daud dia dibunuh di Damsyik. Dan dikatakan dialah yang memegang, dia ada menyimpan baju perang ataupun baju dir'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita kata perisai yang Nabi sallallahu alaihi wasallam gunakan. Baik, Al-Waqidi mengatakan dia meninggal di Syam, iaitulah pada tahun berlakunya Ta'un Amwas, iaitulah pada tahun 18 Hijrah. Baik, Ibnu Abdul Bar kata Al-Abbas lahum ru'yatun walil Fadli wa Abdullah sama wa ru'yah. Al-Abbas kat sini merujuk kepada apa? Alul Abbas, kesemua keturunan Al-Abbas, mereka menjadi sahabat Nabi, mereka ada ru'yah, mereka melihat Nabi. Dan Al-Fadl dengan Abdullah ni dia ada sama dan kita ru'yah, mereka meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu kalau kita tengok dalam gambar tu tempat dia ditemui di salah satu kawasan tariq di Madinah, jalan di Madinah. Allahumma ighfir lil Fadl bin Abbas, amin. Ini sahabat Nabi. Baik. Yang berikutnya kiraan yang kedua kita tunjuk kat sini, iaitulah apa? Tulisan Allahumma salli ala nabi wa taqabbal syafa'atahu waj'al tamaman min rufaqaihi fil jannah, amin. Yang ini dikatakan adalah tulisan Uqbah ibnu Shaddad ibnu Umayyah al-Juhani Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dan dikatakan beliau ialah siapa? Kalau kita tengok balik, Umayyah dia ni sahabat Nabi, dan dikatakan ada beliau pernah berlaku satu peristiwa beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia tulis? Allahumma salli ala Muhammadin nabi wa taqabbal syafa'atahu waj'al tamaman min rufaqaihi aw waj'al tamaman min rufaqaihi fil jannati, amin. Ya Allah, selawatlah ke atas Muhammad nabi, taqabbala wa taqabbal syafa'atah, terimalah syafaatnya. Subhanallah. Tengok, sahabat Nabi dia tak minta syafaat dekat Nabi, dia minta syafaat dekat Allah. Bahkan dia kata wa taqabbal syafa'atah, maksudnya terimalah syafaat Muhammad, supaya Allah terima dan perkenankan syafaat Muhammad. Waj'al tamaman min rufaqaihi fil jannati, amin. So dia minta supaya dia dijadikan teman bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Amin. Amin. Subhanallah. Sahabat Nabi yang mulia, dia minta Allah Taala terima syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak minta syafaat daripada Nabi macam orang-orang musyrikin, orang-orang sufi hari ini yang minta syafaat Nabi, isfa' lana ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah. Subhanallah. Ini bukti menunjukkan apa? Sahabat Nabi, mereka kesan tauhid yang ada dalam tulisan ukiran batu ni di Madinah ini menjadi jawapan yang tuntas untuk kita jawab kepada golongan yang kata kita boleh minta syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak, sahabat Nabi minta dekat Allah, bahkan mereka selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang Allah perintahkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. So dia sebut Allahumma salli ala Muhammadin nabi wa taqabbal syafa'atah, terimalah syafaatnya, waj'al tamamin min rufaqaihi fil jannati, amin. Subhanallah. Baik, yang berikutnya iaitulah apa? Nuqushat ataupun ukiran Abdullah ibnu Azhar. Ini juga adalah kalau kita lihat Abdullah ibnu Azhar Abu Jubair Al-Qurashi Az-Zuhri Al-Madani radhiyallahu anhu, ialah ibnu ammi Abdurrahman bin Auf, iaitulah sepupu Abdurrahman bin Auf, sahabat yang mulia yang menyaksikan peperangan Hunain dan meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Jubair bin Mut'im
dan juga daripadanya jugalah anaknya Abdullah dengan Abdul Hamid Az-Zuhri dan lainnya. Kata Ibnu Sa'ad, huwa nahwu Ibnu Abbas fi sinni baqiya ila fitnati Zubair. Maksudnya dia hidup pada zaman sehinggalah sampai pada tahun berlakunya fitnah Az-Zubair. Kemudian kata Ibnu Mandah, innahu mata qabla waq'atil harrah wa huwa fi tahdhib wa awwalul isabah. Baik, kalau kita tengok beliau juga adalah seorang sahabat Nabi. Apa dia doa? Yarhamullah Abdullah ibnu Azhar, amin. Semoga Allah merahmati Abdullah ibnu Azhar, amin. Simple je. Tak ada kita kata minta syafaat Nabi ke, tak ada sebut nama Abu Bakar ke, ya Allah bihaqqi nabiyina ke, ya Allah inni mutawassilu ilaika bi nabiyyika ke, macam doa orang zaman sekarang, doa-doa apa kita Asy'ariyah dan sebagainya ni, dia duk minta tawassul dengan orang-orang soleh ataupun sufi dan sebagainya, dia tak minta terus dekat Allah. Subhanallah, ini bukti sahabat Nabi dia minta terus kepada Allah. Ini pula adalah tulisan Abu Bakr ibnu Nu'man. Dia kata apa? Ana Abu Bakr ibn Nu'man asyhadu an la ilaha illallah. Subhanallah, simple je. Aku adalah Abu Bakr ibn Nu'man, aku bersaksi bahawasanya tidak ada ilah berhak yang disembah melainkan Allah. Tauhid, kesan-kesan tauhid. Baik, anda rasa itu antara ukiran-ukiran yang kita sempat untuk kita kongsikan. Sebenarnya ada, kita bincang tadi ada 3,000 kan. Jadi anda sebenarnya tak sempat nak ambil yang penting-penting. Yang ni anda ambil yang penting-penting untuk kita lihat dari sudut apa, kesan-kesan tauhid. Ada pun banyak lagi sebenarnya. Bayangkan ada 3,000, dan itu semua kita kita perlukan kepada ada orang yang mengkaji dengan lebih detail. Sebab tu anda katakan benda ni kita tak boleh biarkan. Sebab dia ada kesan ataupun dia ada, kita kata dia ada kepentingannya dari sudut apa, dari sudut kepentingan sejarah. So kita nak buktikan kepada orang-orang yang orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, bahawasanya apa yang ada di dalam Al-Quran yang kita baca ini tak bercanggah dengan apa yang ada di dalam kesan-kesan sejarah, kesan-kesan ukiran batu yang ada di Madinah, khususnya pada kurun pertama hijrah. Itu belum lagi kita tengok di tempat lain, tetapi ini baru saja di Madinah. So nak bagi tahu di sini lagi satu perkara penting yang kita perlu faham, iaitulah para sahabat Nabi, tabi'in, mereka ini dididik dengan tauhid. Sebab itu sampai terkesan dalam tulisan-tulisan mereka, iaitulah apa, doa dan juga pengharapan, tauhid, memohon ampun dan juga memohon kerahmatan, mengucapkan syahadah la ilaha illallah, memohon doa kepada Allah sahaja semata-mata dan tidak meminta kepada selainnya, berlepas diri daripada kesyirikan. Ada banyak lagi sebenarnya kalau kita nak tunjuk bagaimana dengan jelas mereka mengkufuri taghut, mereka menyebutkan mereka beriman kepada Nabi SAW, mereka beriman dengan Allah, kemudian mereka minta tolong orang yang baca tu, tolong aminkan dan sebagainya. Banyak lagi kalau kita nak tengok, tetapi cukuplah sekadar apa yang kita sampaikan ini. Kalau ada soalan anda buka, kalau tak ada kita insya-Allah mungkin kita boleh ini pun maksudnya apa yang anda dapat ni daripada sahabat anda sendiri yang berada di sana, dan juga daripada apa Twitter pengkaji-pengkaji yang mengkaji nuqshat di sana. Ini antara sumber anda lah, dan juga seorang sahabat anda yang berada di sana juga dia telah berkongsi penemuan-penemuannya tadi, dan banyak lagi sebenarnya kalau nak kongsi. Cuma anda rasakan sepatutnya ada orang Islam yang sebenarnya dah ramai pengkaji-pengkaji di tanah Arab. Cuma di Malaysia ni mungkin masih lagi kurang, masih lagi tak diketengahkan. Dan yang penting sekali kita nak buktikan bahawasanya apa yang ada di dalam mushaf dan Quran kita yang kita baca ni tak kita kata itulah yang kita kata yang sama yang diturunkan pada kurun yang pertama hijrah, yang diturunkan pada zaman Nabi SAW dan sahabat yang kekal. Dan ini juga menatijahkan kepada kita bersyukur dengan nikmat Islam, bahawasanya Allah Ta'ala kekalkan agama Islam, jaga agama Islam ini dengan sempurna. Tidak seperti agama-agama lain yang kita nak tengok ini agama Kristian, mereka tak tahu bahasa mereka asal Injil turun. Bahasa Nabi Isa yang asal pun mereka tak boleh bercakap, mereka tak faham, mereka tak tahu. Dah sampai-sampai tu bahasa Greek, dah diterjemahkan Bible tu dalam bahasa Greek. So bahasa yang asal tu hilang. So kalau kita nak sebut apa kelebihan mereka dari sudut bukti agama mereka itu adalah agama yang asal tak diubah, mereka tak boleh jawab. Mereka akan banyak kelompongan dan begitulah juga ajaran agama Yahudi dan sebagainya. Mereka juga Hebrew yang ada pada zaman sekarang juga berubah banyak berbanding dengan ancient Hebrew.
mereka masih lagi kita kata ada kesan-kesan tetapi tidak sejelas kesan-kesan tauhid yang ada di dalam agama kita di dalam kurun pertama hijrah. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Ana rasa cukup setakat itu. Semoga apa yang kita kongsikan ini dapat memberi manfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallah. Ya. Ada soalan. Ada soalan. Baik. Baru nak habis. Silakan. Tafadhal. Dia dekat dalam chat Abang Nur. Chat lah. Baik, Ana chat. Baik, soalan dia di sini. Assalamualaikum, semoga sihat. Ustaz boleh suggest buku kitab apa yang sesuai dan lagi benar mengenal tokoh-tokoh besar dalam agama untuk kami yang biasa ini. Baik, buku kitab apa yang sesuai dan lagi benar mengenal tokoh-tokoh besar dalam agama. Iaitulah kitab antaranya adalah kitab kalau kita tengok Siyarul A'lam An-Nubala. Tu tadi jawapan tadi 570 kan. Tu kadang-kadang kita pun dia bila nak tukarkan masih ingat Hijri tu masih lagi kita kata kita tak ingat. Baik, dengan tepat kan. Baik, jazakillahi khaira. Tadi dia dah tulis kan, Ana tak baca tapi ana sempat Google tadi 570. Baik. Jadi apakah kitab yang sesuai dengan dan lagi benar mengenai tokoh-tokoh besar dalam agama? Iaitulah yang pertama sekali Al-Quran. Al-Quran. Kalau kita tengok Al-Quran penuh dengan tokoh-tokoh yang utama, iaitu nabi-nabi. Nabi-nabi itu tokoh yang kita kena kaji. Quran. Baik. Dan juga as-sunnah, hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang tokoh-tokoh besar. Itu asas. Kemudian barulah kita pergi kepada kitab-kitab sirah Nabi SAW, kitab-kitab biografi ulama seperti Siyarul A'lam An-Nubala oleh Imam Az-Zahabi. Dan itu antara buku yang sesuai lah nak mengenal tokoh-tokoh besar dalam agama. Adapun buku-buku yang ditulis dalam bahasa kita ataupun bahasa Inggeris dan sebagainya banyaklah. Yang anda pun tak ingat lah. Maksudnya secara spesifik buku-buku yang tentang tokoh-tokoh ni. Tapi secara umumnya itulah kita boleh cari buku-buku yang berkenaan dengan, antaranya buku kalau tak salah antara buku yang baik dalam, cuba cari tulisan-tulisan Syekh Ali As-Salabi. Ali As-Salabi yang diterjemahkan sama ada dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa Indonesia ataupun bahasa Melayu berkenaan dengan tokoh-tokoh. Antara tulisan Syekh Ali Salabi antara yang bagus. Begitulah juga tulisan-tulisan pengkaji ataupun ulama-ulama yang datang kemudian juga banyak sebenarnya. Baik kalau kita tengok banyaklah kalau kita nak tengok, kita nak cari tokoh-tokoh yang tertentu. Wallahu taala a'lam. Baik, ana rasa cukup setakat itu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.